Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung soalan nombor 7. Kita baca dulu. Diagram 5 shows a part of curve. Okay, part of curve dia dah bagi dah juga, tak ada masalah. And straight line AB. Straight line AB. Okay, dah bagi juga. Such that AB have a coordinate. Okay, coordinate kita tulis boleh? Kita tulis. Sini apa? Sini 0, 02. Yang kat sini ni. Yang dekat sini B ni adalah H2. Dia kata respectively. So dia akan ikutlah A dengan B. Okay. So tak ada masalah. Determine the value of H. So the value of H macam mana? So kita nampak ini sama dengan berapa? H tak tahu. Tapi dia punya ni kita tahu. Ni sama dengan 2. Garisan ni. Betul? So kita, apa kata kita masukkan Y sama dengan 2? Sebab Y ni dah dapat 2 kat sini. So kita masuk dalam equation. So kita cuba buat X tolak 1 square plus 1. Kita cuba buat, ini pergi sini jadi 1. Lepas tu dia square root pula. X tolak 1, square 1 jadi 1. X tolak 1, X sama dengan 1 tambah 1 jadi 2. So H sama dengan 2. Boleh, so kita cikgu terus tulis dekat sini. H ni adalah 2. Di koordinat 2-2 lah, maksud dia macam tu lah. Ok, H kita dah dapat dengan mudahnya. Calculate the solid volume generated when the shaded region is rotated through 360 about x axis. So x axis tak ada masalah. Sekarang kita kena tahu x axis kita nak pakai yang mana satu. Kita pakai 2, tadi dah dapat 2, sebab daripada 0 sampai 2 tak ada masalah. So bila dia rotate ke bawah, bermaksud dekat sini contohlah cikgu ambil curve ni. Curve ni kita nak in term of x. Apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat bawah ni kan. Dia seumpama tips dia untuk soalan ni, kita cari area dia, lepas tu kita tambah. Kita cari area dia, lepas tu kita tambah pi dan kita kuasa 2kan dia. Ingat, kita tambah pi dan kita kuasa 2kan dia. Itu tips lah, siapa yang faham. Siapa yang tak faham buat macam ni je. Maknanya kita nak cari tempat lorek ni. Faham tak? So cara dia, first kita nak buat apa? Kita kena ambil yang mana satu? Kita ambil yang ni. Ni ada garisan kan? Nampak tak garisan ni? Garisan straight line ni pun kita boleh integrate juga sebenarnya. Garisan ini, okay, kita buat contoh daripada 0 sampai 2. Dia akan dapat sini lah. Dapat semua sekali. Lepas tu kita tolakkan dengan curve punya pula. Ini yang first kan. Tolak dengan curve lah. Curve bila kita integrate, curve ni kita integrate in term of x, kita akan dapat bawah ni. 0 sampai 2 contoh. Kita akan dapat bawah ni. Bermaksud dia akan jadi macam ni. Boleh faham yang tu kan? So dia mudah saja. So kita boleh buat, kita integrate. Okay, berapa tadi? Y sama dengan 2 kan? Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Ingat tak? Bila kita nak, ini area. Bila kita nak buat volume, kita kena kuasa 2 kan dia dan tambah pi. Ini tips pada cikgu lah. 0 sampai 2 tetap sama. So kita boleh buat dx sebab dia nak in term of dx. Kita tolakkan dengan yang dekat dalam. Ini maksudnya yang ni lah. Maksudnya macam ni. Yang ni adalah yang ni. Yang tolak pula, dia tolak apa cikgu? Dia tolak yang ni, bahagian bawah ni. Baru dia dapat yang bahagian atas ni. Baru dia akan dapat bahagian atas ni, yang warna hijau ni. Boleh? So itu maksud dia. Boleh tolong faham. Yang ini senang saja. Kamu integratekan saja dia punya y. So y kat sini, okay, kita kena tengok dia kena kuasa 2 kan. So tak payah ubah apa-apa. Dia macam ni, x tolak 1 kuasa 2 tambah 1. Betul? Cikgu masukkan ni dulu, cikgu tambahkan pi dulu. Ingat satu benda, kita kena kuasa 2 kan dia. So dia akan jadi dx respect to dx. Boleh? Nak tekan kalkulator pun boleh. Tekan kalkulator belah sini 0 sampai 2. Jadi cikgu nak senang, cikgu pakai kalkulator. Kamu kena tunjuk sikit jalan kira dia. Boleh semak memakai kalkulator. So akan jadi 4 dx pi. Okey, betul So yang ini pula bila kita kuasa 2, dia akan jadi macam mana? So cikgu pecahkan dia dulu. Cikgu nak bagi nampak dulu kuasa 2, cikgu buat kemudian. Cikgu selesaikan yang dalam dulu boleh. Dalam dulu akan jadi x kuasa 2 tolak 2x tambah 1 tambah 1 kuasa 2 dx. Nampak tak cikgu buat apa? So cikgu relax balik, cikgu salin balik yang ini. Siapa yang dah kira tu boleh kira yang belah kiri ni. Kiri ni dah boleh kira dah. Cuma cikgu nak tunjuk akhir sekali lah jadi macam mana. So yang ni dia akan jadi macam mana ni? Yang ni 2 tambah jadi 2. Betul tak? 1 tambah 1 2. So dia akan jadi macam ni. X kuasa 2 tolak 2x tambah 2 kuasa 2 dx. 0 sampai 2. Tak ada yang salah. So sekarang ni dah boleh, dua-dua dah boleh settle. Nak tekan kalkulator pun boleh. Untuk senang lagi, untuk cepat lagi boleh tekan kalkulator. Kalau nak kira pun boleh kira. Teruskan dengan pengiraan kamu, integrate. Boleh? Nanti cikgu akan dapat belah sini, cikgu kira pakai kalkulator tau. Cikgu pakai kalkulator. Cikgu akan dapat 8 pi. Tolak dengan dekat sini cikgu dapat 56/15 pi. So dah jawapan last, cikgu akan dapat 64/15 pi. Okey, boleh faham? Boleh kod, tak ada masalah kod dekat situ. Kod-kod banyak betul kod-kodnya kan. So sekarang ni kita pergi kepada soalan seterusnya, nombor 8. Nombor 8 belum lagi. Ada B, rupanya tadi A. Ini B baru, ni setelah A, B. Ini soalan baru lah, ni bukan soalan yang sama.
Okey, kita baca betul-betul. The tangent to the two curve. Oh, maknanya dia bukan soalan yang tadi lah. Dia soalan yang baru. Kan? Two curve each have a gradient 4x minus 5 and px minus 3. Macam mana nak buat ni kan? Given that the two curve intersect at the right angle at point 23. Tolong fokus satu benda dekat sini. Apa benda right angle? Kena faham. Cikgu pun tak faham. Okey, sekarang ni tak apalah. Tengok cikgu buat macam mana ya. Contoh ni contoh cikgu bagi contoh tau. Jangan kata betul pula contoh. Okey, sekarang kita bayangkan kita ada Cartesian plan. Nak membayangkan sebenarnya. 2, 3 kucing berlari. 2, 3, 1, 2, 3. Cikgu letak kat sini. Ini tempat dia intersect. Boleh? So, cikgu bayangkan ada satu curve dekat sini. Contoh satu curve. Lepas tu cikgu ambil dia punya gradient. Gradient dia yang di cover tu. Yang di cover tu. Ada dekat sini. Cikgu ambil lah baris. Ini adalah gradient dia. Dan satu lagi, dia kata right angle. That's mean, bila right angle sebenarnya dia adalah ayat tersirat. Sebenarnya dia nak tunjuk bahawa dia adalah normal kepada garisan tersebut. Normal bermaksud kita punya garisan akan jadi macam ni lah. Lebih kurang lah cikgu bagi kan. Mana 39 lah, 29 lebih kurang lah. So macam ni cikgu buat. So garisan ni satu lagi sini bermakna curve tadi, satu lagi tadi, curve dia yang berbentuk ni cikgu boleh buat dekat sini. Ni contoh tau, jangan cakap ni pula. So contoh dia, curve dia akan jadi guna macam ni lah guna dia. Contohlah. Tak cantik sebab dia bukan tangent, so dia kena sentuh tangent saja. Jadi macam gini. Allah, tak cantik pula. Sabar. Maafkan saya. Saya budak baru belajar. Okey, kita padam yang ni. Kita padam yang mana yang tak nampak. So macam ni lah kita bagi tahu. Okey, apa yang kita nampak? Sebenarnya point yang intersect ni adalah 2, 3. Boleh, so bermaksud, okey, apa yang dia bagi? Dia bagi satu tu 4x minus 5. Dan satu lagi, yang satu lagi ni adalah px minus 3. Ini contoh, cikgu tunjuk je bagi macam tu. Boleh? Okey, sekarang ni, kita dah tahu kan, kalau kita nak cari ini gradient function. Gradient function sebenarnya, itu adalah gradient function tau. Ini adalah dy dx sebenarnya. So, cara dia, selalunya kita akan masukkan atas point tu. Point x ni kita akan selalu masukkan untuk mencari gradient. Faham tak? So, kita cuma masukkan boleh. 4, 2, tolak 5. Ni gradient dia berapa ni? 8 tolak 5 jadi 3. Ini gradient dia 3. Yang ini macam mana nak masukkan? Dia akan jadi P 2P tolak 3. So, bermaksud, bila 3, faham? So, dia punya normal berapa? Normal dia akan dapat sama dengan negatif 1/3. Ke betul? Betul. So, dia akan dapat 2P tolak 3 sama dengan negatif 1/3. Kamu boleh kali ke sana, tambah. Akan dapat nanti P sama dengan 4/3. So, soalan dia apa ya? Oh, soalan dia nak cari P. P sama dengan 4/3. Kita dah siap. Boleh faham? Tolong fahamkan apa yang cikgu cuba nak fahamkan. Kalau tak faham, cuba juga fahamkan. Okay, the equation for each curve. Apa yang satu benda yang cikgu cakap tadi, yang kamu kena take note dekat situ. Sebenarnya, yang ini tadi, cikgu cakap 4x adalah apa? dy dx. Boleh? Boleh ke tak? So, satu lagi dy dx dekat sini berapa? Cikgu masukkan nilai P terus. Boleh? Yang ni cikgu masukkan nilai P dia. So, cikgu dy dx sebelah sini pula. Dapat berapa? 4/3 x tolak 3. Soalan nak apa? Soalan nak equation of the curve. Equation of the curve supposed to be y. So, kita kena integrate. Boleh? Kita integrate boleh? So, kita integrate 4x minus 5 sama dengan y dx. So, dia akan dapat, ini kena integrate lah, tak boleh tak integrate. So, kita akan dapat 4x kuasa 2 per 2 tolak 5x tambah c sama dengan y. Ingat point kita tadi. Cikgu besarkan lagi. 2. Tak nampak. Kita besar. 2, 3. Ini ingat 2, 3. So, nanti kita masukkan untuk mencari C. Tak apa, kita hold kat situ dulu. Cikgu buat yang sebelah ni pula. Integrate, nak dapat Y. Kita integrate lah 4/3 X tolak 3 dx. Boleh? So, ini akan dapat berapa? 4/3 bagi X, X kuasa 2. So, akan jadi 4/6 kan? 4/6 jadi 2/3. So, 2/3 X kuasa 2 tolak 3X tambah C sama dengan Y. And then apa nak buat cikgu? Masukkan point ini, sayang-sayangku semua. Masukkan sahaja. So, kita akan dapat Y sama dengan 3. 4 ini cikgu jadi 2 lah kan? Sini cikgu ubah terus cikgu padam ya. Ini 4 bagi 2 jadi 2. So, akan masuk jadi 2. X berapa? 2 kuasa 2. Boleh? Tolak dengan 5, 2. Tambah C. So, kita akan dapat C sama dengan berapa? C sama dengan 5.
So kita boleh dapat equation dia sama dengan 3x. Boleh? 3x. Mana 3x ni? Allah, salah buat 3x pula. 2x kuasa 2 tolak 5x. Betul? Yang ambil ni ambil ni. So dapat tambah dengan C dia 5. Boleh? Kalau salah tolong betulkan. Saya budak baru belajar. Ambil galah tolong belokkan. So masukkan juga benda ni yang sama juga. 3, 2/3, X ni masuk 2, kuasa 2 tambah 3, 2 sama dengan C. So C sama dengan berapa dekat sini? 19/3. So boleh dapat jawapan, the final answer supposed to be Y sama dengan 2/3X kuasa 2 tolak 3X tambah 19/3. Allahu a'lam. Okey, tak ada masalah. Ada masalah tolong renung-renungkan dan selamat beramal. Okey, ada masalah? Tengok balik semula. Cikgu cikgu sikit lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kita terus pada soalan nombor 8. Tak nak buang masa. Cikgu padam dulu dengan sini boleh? Cikgu padam dulu dengan sini. Mana ni padam? Cikgu padam supaya tidak mengganggu kita punya soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8 dekat sini. In a survey, it found that a basket of harum manis, 15% of harum manis are rotten. 15% adalah yang rosak. So, biasanya kita akan buat macam ni kan? Kita ambil terus satu sini. Betul, so Q kita akan dapat. So, kita nampaklah soalan ni cikgu dah bagi tips banyak kan? When normal, atas ni adalah binomial. Ya, dia memang macam tu. So, akan 0.85. So, kita ada N. N berapa dia ambil ni? 8. If 8 harum manis are chosen. So, 8 lah. At the basket, calculate the probability at least 6 harum manis are good. Ingat satu benda. Ini adalah yang rotten. Ini adalah yang rotten. Kalau tengok pada video cikgu, siapa yang tak tengok lagi rotten, kalau ke atas, soalan nak apa? Soalan nak yang elok. So, bermaksud cikgu kena tukar. Cikgu tak mau duduk sini dah. Cikgu kena tukar benda baru. So, cikgu akan jadi P sebenarnya 0.85. P ni sukses. Ni dia tak semestinya benda yang baik. Dia bergantung pada soalan dia. Boleh faham? So, sekarang ni, ini dah yang good. So, dia kena selari dengan apa yang kita nak. N sama dengan 8. Lepas tu R. R adalah soalan. Cikgu padam semua sekali yang atas. Tidak berguna lagi dalam hidup kita. So, R ni apa nak tadi? P lebih at least 6. So, kita akan jadi P, X lebih besar. Sama masuk. Sama masuk ke tak? Lebih besar at least masuk. Sama dengan 6. So, bermaksud dia ada 3. P, X sama dengan 6. Tambah P, X sama dengan 7. Tambah P, X sama dengan 8. Boleh, ini harap-harap tak ada masalah. Cikgu pakai pen hijau. 8C 6 0.85 0.15. Relax ya, relax. 8C 7 0.85 0.15. Relax, relax. 8C 8 0.85 0.15. Baru cikgu masukkan dia punya power. Cikgu suka macam tu. Ini 6 akan jadi 6. 8 tolak 6 2. Tambah adalah 7 tak atas 1 ke atas. So sini 8, sini 0. Boleh kamu tambahkan semua benda ni. Okey, untuk Px sama dengan 6, Px sama dengan 7 and Px sama dengan 8 equal to 8. So akan dapat 0.8948. Dapat jawapan dah. Boleh, itu soalan di atas. So soalan di atas adalah binomial. Boleh cikgu naikkan ke atas sikit sebab kita nak fokus kepada yang bawah pula. Normal, 3 tak padam, cikgu tak atas. Boleh? Okey, sudah. Settle yang tu, kita pergi. In a school have 180 student sit for additional mathematics exam. Ini pun soalan yang berbeza pula. The marks obtained is normally distributed with mean. Cikgu salin dulu dia punya information boleh? So normal, mean distribution, mean sama dengan 48. Standard deviation sama dengan 6. Boleh? If a student is chosen at random. Okay, boleh faham? Between, dia nak obtain, student obtain between 35 sampai 66. So, kita kena buat X dulu anak-anakku. Ingat, X kat sini, kat tengah-tengah. So, dia akan jadi between. So, between kena sama dengan lah 35 markah dengan 66. Ini dia punya keywords first kali kamu kena tahu. Boleh? So, ini cikgu ke bawah sikit. Nak bagi nampak lagi. X kena tukar kepada Z-score. So, cikgu buat 35 tolak mean 48 bagi standard deviation. Cikgu jadikan dia Z. Betul lah. Ini harap-harap semua boleh buat. Sambil bercakap pun boleh salin. So, P, turun tekan kalkulator, dapat jawapan berapa? Negatif 2.167 kan. So, Z, 66 tolak 48 bahagi 6 sama dengan 3. So, bila kita lukis, dia macam ni tau. Negatif kat sini, negatif 2.167. Kenapa cikgu cakap macam tu? Sebab dia dah Z-score. Kita boleh lukis Z-score. Boleh, faham ke tidak? So, sini 3. So, dia nak di tengah-tengah, lorek sini. Okey, kalau nak pakai kalkulator boleh. Siapa yang pandai pakai kalkulator boleh terus dapat jawapan. Sebenarnya tak ada masalah. Siapa yang tak nak guna kalkulator macam cikgu lah, old school kan. Old school sikit, tak nak pakai kalkulator, tak pandai, malas nak pakai kalkulator. So, kini kita gunakan teknik, kita tengok pada table sajalah.
Tengok pada table macam mana nak cari cikgu. Kita dalam table kita cuma boleh baca yang ke kanan saja. Itu yang kita kena faham yang pertama sekali. Okey, kita baca ke kanan, kamu baca table cos 3 kamu akan dapat dekat dalam ni. Boleh 0.00135. Yang sini 2.1 mana? Jangan cari negatif, memang tak ada negatif. Ambil 2.167, kamu akan dapat dekat dalam tu tau. Kena faham yang tu. So sini cikgu dapat 0.0151. Cikgu nak tengah-tengah, so bermaksud 1 tolak 0.0151 tolak 0.00135. So jawapan dia sama dengan 0.98355. Ambil banyak kan, sampai 5 significant figure cikgu bagi, decimal places cikgu letak dekat situ. Okay, so itulah jawapan dia. Boleh ke tak cikgu bagi 2 saat untuk kamu recap sekejap apa yang cikgu cuba sampaikan. Itu adalah B1. Boleh? B2 kita nak buat kat mana? Mana B2? Oh, B2 kat bawah. Okay, kita fokus dekat sini. Student who fail have attend remedial class. If 5%, this one is probability 0.05. Kita selalu letak belah kanan, ingat. Kita boleh anggapkan the remedial class find the passing pass. Kita bayangkan passing pass kat sini cikgu nak buat M, boleh? So bermaksud kita boleh buat macam ni. P ini adalah yang fail kan? So fail bermaksud dia X kurang daripada M. Cikgu nak jadikan dia sebagai M. Inilah kita yang perlu tahu dulu. Kita perlu ungkapkan dahulu. Boleh? So sekarang kita terus saja buat. Pecah jadikan dia Z from X. We change to the Z score. So Z score supposed to be like this. M minus min tadi berapa? 48, right? 48 over 6. Betul? So sama dengan 0.05. Kita tak boleh samakan tau. Sebab apa? This one is probability. Probability adalah yang di mana? Di mana? Di dalam. Yang ini Z score adalah yang di bahagian bawah ni. Measurement dia. Okay, so kita tak boleh samakan lagi. Tolong jangan samakan lagi. Nanti kamu terus salah. Okay, the next step. Bila dah dapat macam ni, tolong biasakan buat macam ni. Ada dua loceng. Satu, tiang dia di depan. Positif lah maksud cikgu. Satu lagi, tiang dia di belakang. Cikgu suka buat macam ni. So, kita tengok dia punya simbol kat sini. Less than, kita lorikkan sahaja. Dan after that, kita comparekan dengan probability kita. Mana yang lebih sesuai? So 0.05 tu kecil tau. Takkanlah dia masuk yang ini. So sini cikgu pangkas. Sebab ini sebenarnya adalah greater than 0.5. Kena faham yang tu. So jawapan kita nanti akan jadi negatif. Ini Z-score kan? Bahagian cikgu kotakkan ni adalah Z-score kat bahagian bawah ni. So cikgu boleh masukkan Z-score terus kat situ. M tolak 48 sama dengan 6. Nak tambah negatif kat sini boleh, ataupun dekat jawapan sebelah sini cikgu letak negatif pun boleh, mana-mana yang kamu selesa. So probability ini nak buat apa? Masuk terus ke? Tak boleh kan? Cikgu dah cakap tadi tak boleh. Sebenarnya itu adalah probability. Kita kena tengok table, tak boleh pakai calculator. Tengok dekat dalam table berapa 0.05, berapa nilai Z-score dia. Sekat sini cikgu dapat 1.645. So cikgu bawa sana 1.645 darab dengan 6, lepas tu 48 sini cikgu tambah. So jawapan dia adalah M 38.13. So kita anggaplah M sama dengan 38. 38 dia akan lulus. Boleh? Okey. Boleh? Tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Okey, boleh? Cikgu nak terus pergi kepada soalan seterusnya, nombor 9. Cikgu nak padam sini dulu boleh? Cikgu padam Cikgu padam dulu. Cikgu padam. Okey, terima kasih. Kita padam. Kita terus fokus kepada nombor 9. Ini adalah linear law. Dah banyak kali dah nak cakap kalau linear law jangan buat apa-apa dulu. Buat yang ni dulu. Apa yang cikgu tunjuk? Y sama dengan HPX tambah PX. Kita kena tukar. This one is non-linear equation. Kita nak change supaya jadi linear. So kita kena buat apa? Kena tukar lah. So kita macam mana nak tukar cikgu? Kita tengok pada soalan terus. Apa yang dia suruh cari? Kita buat macam ni. Apa yang dia suruh tukar? XY pergi kepada X kuasa 2. Macam mana? Maknanya Y kita ni akan jadi, Y kita akan jadi XY. Boleh faham? So kita tambah je apa yang kurang lagi. Sini ada Y dah. So bermaksud kita kena tambah darab X. Untuk semua sekali. Bila darab satu semua kena darab belah kiri, kena darab belah kanan. Matematik itu, equation itu adalah umpama burung. Sayapnya di kiri kanan, di kanannya, di kirinya perlu ditambah kirinya, maka perlu ditambahlah kanannya. Itulah perumpamaan kan. So perumpamaan sendiri. So cikgu buat X, buat cikgu darabkan ke atas, tambah PX kuasa 2. Setuju? So cikgu pangkai ni. So cikgu alter sikit supaya dia lebih sesuai dan cantik di mata dan lekat di hati kita. Okey, dah siap. So ini dia nak XY against X kuasa 2, X square. So dah betul lah. So P ini adalah apa? M. Boleh? Dan ini adalah apa? Ini adalah C. Boleh? Ini adalah C. So cikgu terus tulis kat bawah M sama dengan P. Boleh? HP handphone Hewlett Packard
Kan? HP tu help packet. So C. C tu apa? Y-intercept. So kamu buat graf macam biasa. Tolong buat the best fit as you can. Ingat dia punya best fit punya requirement kena apa? Kena at least kena paling banyak titik yang kamu boleh kena lah. Macam tu yang satu. Dan number 2 supposed to be dia balance. Kena balance. Kalau atas satu, atas tak kena satu, bawah biarkan satu. Maksudnya macam tu lah, kena balance. Mana yang sesuai lah, maknanya yang terbaik. Selalunya yang dia bagi ni, selalunya memang yang tak terlalu hodoh sangat dia punya titik-titik tu. So dia akan jadi mudah sikit untuk kita buat garis best fit tu. Okay, so dekat sini cikgu dapat daripada graf, cikgu dapat dia punya gradient. Setelah dikira gradient cikgu sama dengan 1, so P sama dengan 1. Cikgu masukkan sini H per 1 sama dengan C. H sama dengan C. Cikgu punya y-intercept pula dapat sama dengan 2. So H sama dengan 2. Boleh? Ni cikgu dapat daripada skema jawapan kan. Mana nak buat sangat kan, nak cepat. So tak payah buat lah. Kita faham ni, insyaAllah kita boleh dapat di sini. Kita boleh jawab lah soalan bawah ni. Soalan PH memang dia nak cari punya. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan seterusnya. Boleh? Soalan seterusnya. Soalan apa ni ya anak-anakku? Ini adalah soalan vektor. Boleh? Vektor Given A sama dengan ini. A sama dengan ini. Pi plus 8J. B equal to negative 3I plus 4J. Find the value of P. Macam mana cari value of P? Maknanya memang tak boleh pun sekarang ni. Kita kena tengok soalan dulu. Bermakna dia kata A, B is parallel. Parallel senang je lah. Cikgu buat macam ni ya. Yang ini cikgu tukar kepada bentuk vektor terus lah. Sebab cikgu memang favourite bentuk vektor. Cikgu letak P kat atas, 8 dekat bawah. Boleh faham tak yang tu bentuk vektor? Dia senang sikit nak nampak. So sama dengan cikgu letaklah lambda dekat sini. Lambda negatif 3, 4. So cikgu buat lah. Cikgu nampak belah bawah ni boleh dapat dulu. 8 sama dengan lambda 4. So lambda equal to 2. Okay, yang atas akan jadi P sama dengan lambda negatif 3. Betul? So lambda tadi kita dapat 2. So 2 negatif 3. So P supposed to be negatif 6. P sama dengan 6. Sebab dia nak nilai P. Boleh? Kita ambil pen lain pula. Kita cuba jawab yang ini pula. Okay, yang ini tengok elok. Dia kata A tambah B. So A tambah B yang mana A? A cikgu yang ni tadi kan? Ini B cikgu. Boleh? So kita buat macam ni. P 8 tambah negatif 3, 4. Boleh? Sama dengan berapa? Cikgu buat P tolak 3. Ini 8 tambah 4, 12. Dari sini kita nak cari magnitude. Magnitude macam mana? Kita kuasa 2 kan? P tolak 3 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 square root, kita akan dapat 13. Boleh? Kita cuba buat. Cikgu teruskan kat mana ni? Tak nampak, tak ada ruang. Sorry. Sekejap. Cikgu tarik ke bawah sikit. Alamak, tertarik sekali. Okay, tarik sini Boleh nampak So dari ini kita cuba selesaikan. So sekarang ni dia dah bagi dia punya magnitude. So cikgu kena selesaikan lah. Sebab memang dah boleh selesai dah. So dah beri 169. Kita bawa square root ke sana. So cikgu buat P tolak 3 kuasa 2 tambah 144. Kata 169 tolak 144 dapat 25. P tolak 3 kuasa 2. So kita dapat P tolak 3. P tolak 3 square root di sini. Square root 25 akan jadi plus minus 5. So kita ada 2. P tolak 3 sama dengan 5. P tolak 3 sama dengan negatif 5. Ini bawa sana jadi P sama dengan 8. Sini bawa sana negatif 2. Boleh? So dia punya nilai negatif ada 2. Lagi sangat ke cikgu cakap? Okey kot, tak ada masalah kot kan? Sebab dia cuma tambah tolak je. Semua nak selesaikan. Kamu boleh cuba tengok sama tak dengan cikgu punya. Kalau sama tu betul lah. Kalau tak sama tu tengok balik semula. Boleh ulang-ulang kan tengok video. Okey, kita dah settle yang itu. Mana satu ni? Kita dah settle yang bahagian atas. Mana atas? Ini atas. Ini dah settle A1, A2 dah settle. Okey, sekarang kita boleh tak clear kita punya mind sekarang? Sebab kita nak pergi ke chapter lain pula. Chapter alam lain pula. So kita padam, kita fokus kepada sini. Boleh fokus? Ini soalan dia. Sama ke cikgu soalan dia? Tak, soalan dia berbeza. APBQ is a parallelogram. It's given that AP sama dengan 6I plus AJ. AQ sama dengan 4I plus 3J. And R is the midpoint for PQ. Macam mana ni? Cikgu dapat soalan ni, cikgu terus lukis. Kita lukis dulu boleh? Kita lukis dulu, cikgu letak AP. Dia kata adalah parallelogram, cikgu. AP, BQ. Cikgu buat macam ni. Buatlah macam mana. Jadi dia apa? Dia realistik. Maknanya dia logik. AP sama dengan berapa? Cikgu tunjuk anak palang sana 6I plus 8J. Boleh? AQ mana AQ? Belah bawah ni. So, 4I tambah 3J. So dia nampak mantap. So okey lah, tak ada masalah. So dia kata apa ni? R is a midpoint of PQ. PQ tarik ni.
Dia kata midpoint. Midpoint ni maksudnya satu ratio dia. Kena faham. Boleh. Soalan pertama, nak AR. Cikgu jawab ni soalan nombor 1. AR, ada orang cakap tak perlu tengok apa, diagram. Sebenarnya tengok diagram sebenarnya lagi senang. Sebenarnya dia dapat tengok je. Tengok kita dah faham. Tapi kena faham lah. AR. Ini ada arah kan? Okay, ni R. So, AR bermaksud cikgu nak pergi mana ni? Cikgu pergi AP ke atas. Ni AP. Lepas tu pergi PR. Boleh? Tambah PR. Okay, AP berapa? AP sama dengan 6I tambah 8J. Tambah PR sama dengan berapa? 1/2 PQ. Good. 1/2 PQ. Boleh, cikgu teruskan lagi. Ini salin je. Nanti kita cubalah buat 1/2. PQ guna pula PQ. P pergi Q. Cikgu ikut sini. Dia nak padam ni. Okey, cikgu ikut sini. PQ patah balik. AQ. Boleh? So, cikgu terus tulis cikgu terus tulis. Maknanya ni terbalik, dia akan jadi negatif I. Tolak 8J. Boleh? Tambah kan? Tambah dengan 4I. Sebab dia positif, tak ada masalah. 4I tambah 3J. Okey, nanti kamu kira dapat 6I tambah 8J. Sini tambah ke tolak. Ini selesaikan dalam ni boleh? Dalam ni ada I dengan J kan? So, gini cikgu pangkal. Cikgu buat baru. Sini akan jadi negatif 2I. I settle dah. So, J berapa? Tolak 5J. Boleh? So, cikgu akan dapat tolak I. Sekadar dengan setengah ya. Cikgu buat. Tolak dengan 5/2J. So, dapat jawapan berapa? Cikgu akan dapat 5I tambah 11/2J. So, inilah jawapan dia. Okey? Boleh? Okey, kita terus bagi BR lah, nombor 2. Okey, BR kita tengok gambar kita. BR pergi sini. So, sekarang ni cikgu nak pakai yang mana? Jalan mana? Dia sebenarnya vektor ni seronok kan? Pakai jalan mana-mana pun dapat jawapan. Itu yang seronok itu. So, sekarang ni cikgu nak guna, kita ikut jalan BP. Cikgu tak nak guna jalan BQ. Dia nak pergi BR. Sini. Boleh? So, BP sebab apa cikgu ikut situ? Sebab BP nanti, PR nanti kita boleh ambil jawapannya ni je nanti. Kita dah ada dah PR kita. PQ kita dah ada dah jawapan dia. Kita dah ada dah jawapan dia. Ini adalah PQ. Boleh? So, kita buat BR sama dengan BP plus PR. BP sama dengan berapa? BP kalau sama, cikgu terlupa nak buat tadi, kita samakan je atas bawah sebab dia adalah parallelogram. Betul? J, sini cikgu buat atas juga 6I plus 8J. Boleh? So, kita akan dapat BP sama dengan berapa? Negatif 4I tolak 3J tambah dengan PR sama dengan berapa? PR sama dengan setengah. Salin balik semula. Negatif 2I tolak 5J. So, kamu selesaikan. Nanti kamu akan dapat jawapan negatif 5I tolak 11/2J. Ini AR, ini BR. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Okey, boleh kan? Tak ada masalah. So, last sekali show that BR sama dengan 1/2 BA. Okey, yang ni cikgu nak guna traditional punya cara boleh? Kita tengok kita punya diagram sekali ya. BR kita dah ada ke? BR dah ada dah. Negatif 5I tolak 11/2J. Bermaksud nanti kita sebelah ni, kita kira bahagian ni, kita kena dapat jawapannya ni. Baru dia akan jadi shown. Okey, 1/2. BA berapa? Cikgu ikut cikgu punya gambar boleh? BA cikgu dapat BP. Lepas tu bagi PA. Boleh? So, cikgu akan dapat macam mana? BP negatif 4I tolak 3J. Lepas tu cikgu tambah kan? Terbalik, sini pun terbalik. Boleh? So, akan dapat tambah dengan negatif 6J tolak 8J. Ataupun nak terus pun tak apa, cikgu suka buat kurungan. So, akan dapat jawapan berapa ni? Dalam ni akan dapat jawapan negatif 10I tolak 11J. So, cikgu darab dengan setengah, cikgu akan dapat bahagi 2 jadi negatif 5I. Sini akan jadi negatif 11/2J. Sama tak? Sama. So, dia dah shown. Boleh shown. Senyum sikit. Tanda happy go lucky. Okey, okey kan? Nombor 10 tak ada masalah kot. Okey, sekarang kita pergi kepada nombor 11. Kita jawab nombor 11 pula. Kita baca soalan dulu. Diagram 6 shows an isosceles triangle ABC. Bermaksud yang mana isosceles ni? Ini. Tapi kita tak tahu yang mana kaki sama dulu tau. Kita relax dulu. Saja ada koordinat A dia dah bagi, koordinat B pun dia dah bagi. Dekat sini tak tulis. So, boleh tak kita tulis? Bantu cikgu tulis. Sini B adalah 6,
dah ada lah rupanya. Okay, dah ada 62, sorry. And the point C is located dekat bawah. Okay, tak ada masalah. Given the area of ABC is 10. Ni area tau. Area dia adalah 10. Sekejap, kita letak kat luar lah. Takut nanti dia ganggu kita. 10. Find the coordinate C. Bermaksud apa sekarang? So, apa nampak? Dekat sini, kita dah tahu. Okay, cikgu lukis lain boleh tak? Nak bagi nampak sikit. Sebab takut tak nampak je. Macam ni kan. Okay. So, dekat sini, cikgu letak. Sini A22. This one is B62. 62. Okay, dia punya distance berapa? So, 4 ni distance dia. Jarak daripada sini ke sini adalah 4. Setuju kan? Okay, kita terus. Dia bagi area 10. So, adalah 10 kat dalam ni. So, macam mana cikgu nak buat? Cikgu boleh buat macam ni. 1/2 darab dengan 4. Dia punya panjang, lebar kat bawah. Darab dengan tinggi kan? Height dia berapa? Height dia berapa? Kita tak tahu. Betul? So, sama dengan 10. So, ini cikgu boleh selesaikan. H equal to 5. So, when H equal to 5, apa yang kita boleh nampak dekat sini? Berapa koordinat C? H5, that's mean adalah dia punya jarak dia ke bawah. Faham tak maksud cikgu? Kalau kita ambil titik tengah ni berapa? Titik tengah ni, maknanya jarak ke bawah ni 5. Kita kena turunkan 5. So, dekat sini adalah dia punya X. Apa yang kita boleh tulis dekat sini? Sebenarnya koordinat dia, kalau sini 2, sini 6, bermaksud tengah-tengah dia ni adalah 4. So, sini pun 4 kan? So, dia dah tahu dah, sini adalah 4. Balik, C sama dengan 4. Oh, cikgu buat ni. Ada 2 ni. So, kena tengok. Benda yang sama tau. Kiri dengan kanan benda yang sama lah kan? Kalau tak nampak, kita pergi sini. Kalau tak nampak, kita pergi sini. So, dia gerak ke bawah tadi berapa? Dia punya distance, jarak dia adalah 5. Kita dapat. So, that's mean kita gerakkan ke 5 ke bawah. 2 dia dekat atas. Bawah akan jadi 3, betul? So, negatif 3 lah sebab dia kat bawah. Boleh, ini harap boleh faham. Sebab dia sangat mudah untuk difahami. Siapa yang tak faham tu, tolong korek mata sikit. Boleh bagi faham lagi. Okay, kita terus pergi kepada B. Line CB. Okay, kita padam dulu boleh? Cikgu padam. Cikgu cuma letak apa yang ada je. Koordinat baru Kita letak 4, negatif 3. Boleh, kita kosongkan minda kita. Kita padamlah semua. Macam ni kita padam semua. Kita padam semua. Alright, settle. Line CB. Boleh? Atau lagi tak faham? CB. So, dia kata line CB extended to D. Alright. So, that the point B is a midpoint of CD. So, bermaksud sini adalah sama. Distance dia sama. So, dia kata find the coordinate D. Okay, mungkin ada banyak-banyak cara. Ada orang kata distance CB sama dengan distance BD. Cikgu, kalau distance malas sikit nak buat. So, cikgu menggunakan kaedah translation boleh? Kaedah yang bijak orang kata. Kaedah bijak cikgu buat pakai translation. Apa translation C ke B? Dia gerak ke kanan 2. Betul? Dia gerak ke kanan 2. Dia naik ke atas berapa? 5. Ini dia punya translasi. Ataupun translation. So, kalau dia B ke D pun dia menggunakan translation yang sama. So, dia akan jadi berapa? 6. Tengok sini semua. 6. Dari sini translasi dia adalah 25. So, sini pun kena 25 juga. So, 6. Tambah je dengan 2. Jadi 8. 2 tambah 5 sama dengan berapa? 7. So, itu ke jawapannya? Ya, itulah jawapannya. Boleh? Ada masalah lain? Terpulanglah pada kamu nak pakai apa sebenarnya. Ada macam-macam cara sebenarnya. Cikgu pakai macam tu je translasi. Cikgu nampak. Sebab markah dia pun 2, tak banyak. Boleh? The line is drawn from W. Kita padam balik boleh? Cikgu dah dapatlah semua koordinat. Kita tinggalkan koordinat yang kita dapat saja. Okay? A line is drawn from D parallel to AC. D. Oh, dia kata satu line pergi ke sini. Parallel to AC. Point dia yang ini. Baca. Point C is joined to the E. Point P move PC, PE. Oh, maknanya point P tu di atas ini. Dia dekat atas ni. Dengan ratio dia berapa? Ni P tau, tengah-tengah ni. Cikgu lukis lain kalau tak nampak. Lukis lain lah. Lukis lain. Bermaksud lebih kurang macam ni lah. Dia punya olahan ayat dia. Cikgu bagi maknanya macam ni. Okay, ini adalah C. Ini P contoh. Sini E. Okay, ini maksud dia. So, dia kata, tengok dekat sini, PC 1. Ratio tau. Ni 4. Lebih kurang macam ni lah maksud dia. Tak apa, kita tengok dulu soalan dia apa. Find the value of K. Apa perkataan lagi dia cakap? Satu dia ada cakap,
Parallel. Satu perkataan parallel ni penting. So, bermaksud, cikgu pada ni, tengok yang kuning je. Yang kita tengok lagi ni. Yang ni adalah parallel dengan ini. Sekarang ni koordinat ini ada, cikgu dah ada koordinat sini. So, boleh tak cikgu cari koordinat K? Sebenarnya cikgu boleh cari K dengan mudah sahaja. Boleh tak cikgu cari K sekarang? Okey, sama-sama kita tengok. K kita pakai dia punya gradient sahaja. Gradient dia adalah sama. So, cikgu ambil yang ni. Macam nak buat ni? Okey, cikgu tulis kat sini boleh? So, gradient yang ni sama dengan berapa? 2 tolak 3 bahagi dengan 2 tolak 4 kan? Betul? So, dia akan dapat gradient dia adalah negatif 5/2. So, this one dekat sini pun kena negatif 5/2 dia punya gradient. Boleh? So, 7 tolak K. 8 tolak 11. Boleh faham yang tu? So, cikgu selesaikan. Ini bawah 3. 3, negatif 3 darab negatif 5 jadi 15. Sini akan jadi darab 2, 14 tolak 2K. Last, cikgu akan dapat K di sana, negatif 1. K, negatif 1/2. Nampak? Ataupun kita boleh tulis negatif 0.5. So, bermaksud K ni adalah negatif 0.5. Logik ke tak logik? Logik lah, sebab dia di bawah garisan X. Dia logik, negatif. So, cikgu dah settle yang ni. Find the equation of locus P. Okey, sekarang locus P. Oh, kita boleh gunakan apa yang cikgu lukis tadi dekat sini rupanya. Locus P. Apa yang cikgu nak buat dekat sini adalah apa? Okey, kita tengok macam mana kita nak tulis kan? Sebelum kita membuat locus, kita kena buat satu persamaan. Lepas tu kita masukkan sahaja menggunakan distance. Betul? Distance formula. So, dekat sini cikgu nak buat, okey, PC sama dengan berapa? PC sama dengan 1. Kalau PE? PE pula yang belah sini. Ini PC, CP. Tak salah. Ini PE. Contoh, cikgu buat macam tu. Ada 2 kan? So, yang ni sama dengan berapa? Sama dengan 4. Betul? So, cikgu olahkan dia punya formula. Dia akan dapat macam ni tau. Ini naik atas, ini turun atas. So, dia akan dapat 4 PC. Boleh bawa sikit boleh. Kita pakai pen hitam. 4 PC. Boleh. Sama dengan PE. So, inilah equation locus yang kita nak buat sebenarnya. Boleh faham? Boleh nampak? So, cikgu masukkan lagi. C, cikgu nak cantikkan lagi. C, kita masukkan terus koordinat. Ini senang kita nak kira. P memang tak tahulah. E berapa? E sama dengan tadi 11 dengan negatif 0.5. Boleh? So, sekarang ni kita terus buat locus boleh? Dah tak ada masalah dah. Sebab locus ni macam panjang pula kan. Ada banyak benda. So, kita tengok. Okey, cikgu suka buat macam ni kalau locus. P berapa? P tak tahu, cikgu buat macam ni. Sebab kita nak pakai point je, senang. C berapa point? Cikgu suka tulis macam ni. Supaya dia tak keliru lah. P kita tak tahu, X, Y. Dia sebenarnya adalah distance, betul? 0.5. So, kita cari je. Before, cikgu buat contohlah macam ni. Sini. Okey, sebab apa cikgu buat macam tu? Tengok Okey, kita ada benda ni, cikgu pakai pen hijau pula. Cikgu masukkan je. Sebab since dia ada X dengan ni, cikgu masuk macam ni X, Y. Boleh? Nampak senang je. Masuk je. Cikgu masuk je sebenarnya. Ini X, Y. Cikgu masukkan je 11 negatif 0. Boleh. Lepas tu nak buat apa? Kita kuasa 2 semua sekali. Supaya hilang dia punya apa? Dia punya square root tu. Hilang kan? Tapi 4 tu akan jadi 16. Boleh. Kamu kembangkan sendiri boleh. Cikgu dah kembang tadi. Panjang juga kan? So, cikgu buatlah. Y tambah 3 kuasa 2. Kurangkan balik. X tolak 11. Kuasa 2 tambah Y tambah 0.5. Boleh? So, boleh sambung. Nanti kamu darab dengan dalam. Kamu expand dulu. Cikgu akan dapat X kuasa 2 tolak 8X tambah 16 tambah Y kuasa 2 tambah 6Y tambah 69. Sini pula dapat X kuasa 2 tolak 22X tambah 121 tambah Y kuasa 2 tambah Y tambah 14. Ingat hati-hati ni. Takut ada terciduk dekat situ. Lepas tu kamu selesaikan. Nanti kamu akan dapat 15 X kuasa 2 tambah 15 Y kuasa 2 tolak 106 X tambah 95 Y tambah 1125/4. Lepas tu cikgu nak hilangkan 4 ni. Kat dekat bawah cikgu nak darab semua dengan 4. So, cikgu akan dapat equation yang cantik lah. Lebih cantik daripada itu. 90 Y kuasa 2 tolak 4. Ini banyak sikit lah kena kira. Kena buat slow lah. Siapa ada jalan pintas boleh gunakan. Janji kena betul lah. Jangan salah pula. Alright. Inilah dia punya find the equation of locus. Inilah equation of locusnya. Boleh nampak? Cikgu slow sikit, cikgu full zoom. Okey. Cikgu masa 5 saat untuk kamu adapt sikit. Okey, boleh? Ada masalah? Okey, kita terus pergi nombor 12. Nombor 12 soal apa ni? Oh, linear programming lah.
So cikgu cuma bagi dia punya ni je boleh. Malas nak tengok linear programming, nampak ayat dia terlalu banyak pula dekat sini dengan Pentron 797, 95. So tak maulah kan. So soalan nombor 12. Soalan nombor 12 cikgu bagi equation sahaja, boleh. Nanti kamu buat sendiri. Equation dia kita boleh dapat 7500x tambah 4500y greater than 22500. Ini yang pertama. Yang kedua adalah 6000x tambah 7500y greater than 300,000. Nombor 2 dan nombor 3 kita akan dapat 1500x tambah 3000 y lebih besar 90,000. Okey, nanti kamu tolong lukis dan dapatlah jawapan dia. Sini tak ada masalah kot kan. Cuma yang equation ini nampak besar, so kalau boleh kecilkan kita kecilkanlah. Kalau tak nak kecilkan nanti sekali lagi tak ada masalah dekat graf nanti. Okey, tanpa membuang masa kita terus jawab nombor 13 boleh? Okey, boleh. Kita tengok ya. Ini pun soalan yang terbaik juga sebenarnya. Okey, kita tengok soalan dia. Dia kata solution by scale drawing is not accepted. Okey, diagram 7 parallelogram prism. Plan PQRS, okey, RQRS, mana RS? PQRS, okey. TUVW, okey, ada tapak kat atas ke bawah. Dia kata semua dibentuk rectangle, okey, rectangle. So, cikgu padam semua yang kuning-kuning kat sini. Cikgu nak masukkan dia punya information yang dia telah beri. PQ sama dengan 12. Lagi apa dia bagi? QR sama dengan 5. Lagi dia bagi QU sama dengan 10. Okey, dah nampak yang ni? Okey, sekarang kita hold dulu, kita jawab soalan A dulu. Tanpa membuang masa. Cikgu letak kat sini ya. Cikgu kecilkan sikit, boleh? Supaya nampak di ruang tepi ni. The length in meter UW. Mana UW ni? UW. Ambil. Betul lah UW. Yang ni, UW cikgu buat warna merah. Setelah kita buat warna hijau, UR. Warna ni cikgu. So, cara dia sekarang tak ada lain lah. Sebenarnya kita kena melakar. Ni ambil warna merah ya. Cikgu nak buat UW dulu. Boleh? UW dulu kita buat macam ni. Sebenarnya ni macam ni. Itu satu. Ingat cikgu label balik. Ini W. Ini V. Ini U. Cikgu salin balik tau. Ini berapa tadi? T. Apa yang kita ada? 5 kat sini. Bayangkan bila 5 kat sini, 5 lah. Dia sama. 12. Macam tu maksud dia. 5. Ni 12. Maknanya dia pun mengikut juga rentak dia. Rentak dan irama dia. So, sama macam tu. Dia nak apa? Dia nak yang ni. Panjang ini ke sini. So, bermaksud dia adalah, sebenarnya dia adalah 90 degree. Cikgu lukis pun bentuk yang sama. Sebenarnya bentuk dia petak biasa je. Kalau tak faham juga, kita lukis gambar bentuk petak. Aku cakap, cikgu ni kenapa 90 degree? Sebenarnya bentuk dia macam ni nanti. Okey. Okey, puas hati. Okey, nambah hati. Okey, puas hati. Okey, tak ada masalah. T, U, V. Dia punya panjang sini 5, sini 5, sini 12, sini 12. Dia nak apa? Dia nak yang ni. Cikgu ambil pen hitam. Dia nak panjang ni. So, maksud kita boleh pakai Pythagoras theorem lah. 5, 12. Cikgu dah tahu dah jawapan dia 13. So, akan jadi 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 square root. Itulah jawapan dia. WU. So, U ke? Dia tulis U. Dia tak tulis U kan? Tak apa. Boleh mana? Ikutlah. UW sama dengan 13. Okey, dah siap satu. So, cikgu lukis sebelah mana pula? Cikgu lukis yang belah sana pula boleh? Kita pakai pen hijau semuanya. So, sebelah sini cikgu nak lukis. Okey, yang belah sini. So, akan dapat macam ni lah. Boleh? So, kita label dulu. Cikgu label. Dengan sini berapa label? Sini dapat U. Sini V. Sini Q. Sini R. Betul? So, dia punya panjang ni berapa? VU. 10 kan? Nampak tak 10? Kalau tak nampak, beritahu cikgu. Cikgu hembus-hembus sikit supaya nampak. So, soalan dia nak apa ni? Kita ambil pen hitam. Dia nak UR. UR yang ni. So, dia pun sama juga sebenarnya. Dia adalah 90 degree. So, kita boleh pakai apa dia? 5 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 square root. Boleh nak tekan calculator, dia ada cikgu dah dapat 11.18. Ataupun kalau nak pakai square root 25, 100. 125 pun boleh. Tapi sebaiknya pakai square root 125 lah. Nanti dia akan dapat jawapan yang lebih tepat. Jangan pelik pula ada orang dia pakai 11.18, jawapan dia tak berapa tepat. Tapi considerable, boleh dapat markah, insyaAllah. Sebenarnya kita nak memarkahi pelajar ni bukan kita salah, kita terus salahkan. Faham tak maksudnya? Dia tak salah pun sebenarnya, dia cuma bundakan. Kaedah bunda tu ada dalam matematik. So, as long dia boleh dapat sampai ke tahap yang tu, kita sepatutnya kita dah angkat tangan tabik. Bagus, you are the great one. Contoh. Janganlah kita terus bagi markah, terus potong. Faham tak maksud cikgu? Okay, sekarang ni cikgu saja je. Cikgu tak nak bagi tepat. Kita bagi jawab dalam bentuk ni je semua. Boleh? Okay.
Ada siapa nak tulis dalam tu boleh juga, tak ada masalah. Okey, sekarang kita dah dapat jawapan UW dengan UR, tak ada masalah. The obtuse angle of, tengok zoom sikit. Dia nak obtuse angle apa? Dia nak obtuse angle WUR. Mana satu ni kan? WUR. Allah, macam mana pula ni kan? Maknanya dia nak akan ada satu triangle kat situ. Okey, sekarang tak apa. Relax, boleh hadam macam mana bentuk triangle tu. Boleh tak cikgu nak buat magic sikit kat sini? Okey, tutup mata. 3, 2, 1. Alright, sudah magic cikgu. Itulah magic cikgu. So, cikgu nak buat, cikgu bawa keluar. Jadi zoom sikit. So, WUR. Boleh? Cikgu bawa keluar je tau. Cikgu bawa keluar je. Cikgu tak buat apa-apa pun Cikgu bawa keluar je. So, WU sama dengan berapa? Ini dia. 13. Cikgu masukkan Cikgu dapat daripada atas. Yang ni UR tadi pun sebenarnya kita dah cari. Cikgu masukkan 11.18. Boleh? So, dia kata area berapa? Cikgu tulis dengan pen hitam. Area dia dekat sini adalah, dia bagi tahu 69.2. Bermaksud kita pakai formula area boleh? Kita nak dapat angle ni. Soalan nak percaya apa ni? Obtuse angle WUR. WUR, okey betul lah. So, dia nak angle dekat situ, kita pakai 1/2. AB sin C, boleh? AB sin C. Ya ke ni? Sin theta lah. Mana kita tahu sin ni berapa? Masya Allah. Cikgu letak theta dekat sini. Sin theta sama dengan area dia 69.2. Tengok betul-betul? Sebab tak faham? Boleh kan? So, cikgu dapat theta sama dengan 72.095. Okey. Tengok satu perkataan lagi. Satu perkataan lagi, tolonglah. Satu, dia kata sebut dia sebenarnya adalah obtuse angle. Obtuse angle. Ini adalah obtuse angle abang. Abang. Adik. Kakak. Yang kita dapat ni apa? Ni acute angle. So, bermaksud tanpa membuang masa, cikgu tolak je tu. 180 tolak 72.095. Boleh? Cikgu akan dapat jawapan berapa? 107.9. Itu yang cikgu dapat dan kamu perlu dapat. Okey? So, the answer? Itulah answer dia. Inilah jawapan dia. 107.9. Boleh? Boleh kan? Tak ada masalah. So, sekarang ni kita berpandukan kepada sini juga. Kita dah dapat angle theta tadi kan? So, cikgu nak tulis kat sini boleh? Cikgu dapat 107.9. Okey, soalan sekarang dia nak angle. Dia nak yang ni pula. Dia nak angle dekat tepi ni dengan angle dekat tepi ni. 69 ni cikgu padam sebab dia adalah area. So, apa kita perlu buat sekarang? Kita kena pakai cosine rule untuk dapatkan yang ni dulu. Cikgu letak X kat sini. Lepas tu baru kita boleh pakai sine rule. Ingat mula-mula kita pakai cosine rule. Lepas tu kita pakai sine rule. Boleh tak cikgu buat Kamu tengok je. Jangan buat apa-apa. Tengok je cikgu buat. So, cikgu nak jadikan dia sebagai X. Cikgu nak cari X ni dulu. Cikgu buat X kuasa 2. Sama dengan dia punya pengapit dia 13.2 tambah 11.18. Kuasa 2 tolak 2, 13, 11.18. Cos berapa? Cos dia ambil yang ni. 107.9. Boleh? Nanti cikgu dapat X dia sama dengan 19.58. So, cikgu letak sini X sama dengan 19.58. Okey, lepas pakai cosine rule, baru kita boleh cari angle dekat sini. Yang dia nak ni. Dia nak sini dengan sini. So, baru cikgu boleh dapat. Sine rule, cikgu pakai pen merah. Cikgu zoom sikit. Kita nak cari angle kat sini dulu boleh? Yang ni, angle ni dulu cikgu buat. Lepas tu baru cikgu buat angle sebelah sini. Tak apa, cikgu buat sebelah-sebelah lah, senang. Maknanya yang ini dia pakai sine. Tengok hati-hati ini sine rule. Dia punya pasangan adalah 19.8 yang kita dapat. So, kita nak W. Itu buat sine W. W ni adalah angle pada W lah. Maksud cikgu kat situ 11.18. So, kita akan dapat jawapan angle pada W sama dengan 32.91. Boleh? So, kita pergi sebelah. Sine. Untuk yang ni pula. Untuk R pula. So, sine 107.9. 19.58. Sine R. Lepas tu bahagi dengan 13. So, kita akan dapat sudut pada R ialah 39.18. Boleh Okey, ada masalah? So, kita boleh teruskan kepada soalan nombor 14. 14, kita masuk. Kita baca soalan dulu boleh? Diagram A shows the two fixed point R and Q. This one R, is Q. Kat Q ni ada P. Perasan tak? That lie on the horizontal straight line. Particle P move along the straight line. The velocity V. Uzair. Buat video je. Kejap pergi dulu. Nanti. Tunggu bos sekejap Okey, tutup pintu. Bising. Tutup pintu jap. Uzair, jangan pijak bawa pintu kan. InsyaAllah dia kena. Sekejap lah tengok bawa kerja dulu. Sekejap lah ni. 10 minit je. Tengok je. Okay, kita start 5 minutes.
Okey, sekarang kita masuk pergi nombor 14. Diagram 8 shows the two fixed point R and Q. Ni soalan apa ni? Motion along straight line, soalan favorite. Ada orang tak nak jawab, tapi cikgu lebih saja sekarang untuk menjawab kan. So, P dekat kedudukan pada Q. Okey. Apalagi dia bagi particle P move Bermaksud kita ada satu dua point. QP ni diletak dekat sini, belah kanan. Rasa-rasa sebab apa Rasa-rasa dia akan gerak ke sana ke ataupun dia gerak belah sini? So bermaksud dia akan bergerak ke kiri sebenarnya. Faham? Walaupun soalan tak bagi tahu, tapi cikgu tahu kenapa dia buat point R tu. Maknanya bola tu, kita bayangkan dia bola kan, partikel. Nampak macam bola tapi nama partikel. Bayangkanlah dia adalah bola tu akan bergerak ke kiri. Dan mungkin dia akan patah balik ataupun kita panggil stop. V equal to 0 sama ada dia patah balik ataupun dia stop. Boleh faham? Cerita dia mesti macam tu. Kebanyakan semua cerita macam tu. Dia akan pergi, dia akan patah balik. Okay, so kita padam dulu. Alright, apa lagi dia kata? P particle dia bagi velocity. Velocity dia dah bagi dah. V sama dengan 4t minus 8. Okay, kita relax sekejap. Where t is time in second. Okay, tak ada masalah. After passes the fixed point point Q, dia gerak daripada situ, daripada sini. At the initial stage, particle P moving towards R. Nampak? Dia bagi tahu dah. Initial state, initial tu maksudnya pada permulaannya dia akan gerak ke kiri. And then one time dia akan gerak ke belakang. Boleh tak? Cikgu nak tahu bila yang dia gerak ke belakang. Faham tak maksud cikgu? So, kita nak main-main dulu tanpa melihat soalan pun lagi. Cikgu suka bila dapat soalan ni, cikgu nak tahu dekat mana pergerakan tu. Cikgu kena faham macam mana pergerakan dia. So, sekarang ni cikgu nak tengok pergerakan dia patah balik tu bila. Boleh? Cikgu letak V sama dengan kosong. Ini boleh tengok video cikgu motion along straight line. Siapa nak belajar untuk menjawab soalan ni dalam masa 3 minit, terus pergi. Dapat full mark. InsyaAllah 10 markah. Bukan sikit 10 markah. So, V sama dengan kosong. Cikgu masukkan 4T tolak 8. Cikgu akan dapat bawa pergi sana, dapat T equal to 2. 2 second. Bermaksud, bila 2 second, contohlah, dia gerak ke sini kan. 1, 2. Dia patah. 4, 5, 6, 7, 8. Sampai seterusnya. Itu maksud dia. Boleh? Sekarang dia kata, kat sini, assume the motion Q to R is negative. Okey, tak ada masalah. Maknanya dia gerak ke kiri, maknanya akan jadi negatif. Itu maksud dia. Pergerakan Okey, kita pergi pada soalan pertama sama-sama anak-anakku. Find the time interval of T that shows the time duration of the moving particle P toward R. Macam mana? Macam mana sekarang ni? So, find the time interval bila mana dia moving toward R. Toward R maksudnya sebelum lah. Di sini lah, sebelum dia berpusing tu. Bermaksud daripada sini sampai sini. Tadi kita dah agree dia berpusing pada 2 saat. So, kita boleh disebabkan dia nak ni perkataan interval ni. So, cikgu kena buat dalam bentuk range. Faham? So, kita boleh buat range maknanya dia daripada kosong. T dia sini, kita letak 2. So, kita boleh tunjuk sini. Dia bukan termasuk tau. Dia tak termasuk. Bila 2 tu dia dah pusing ke belakang dah. So, kita anggap dia interval dia 0T to 2. Okey, boleh faham? So, kalau dah faham, okey, kita pergi jawab nombor B. Boleh, B. If the given distance QR mana QR? QR adalah 10 daripada sini. Sini ke sini. Boleh nampak tak? Ataupun kita padam dulu kat sini. Kita padam yang mana-mana yang boleh menghalang pandangan kita. So, ini adalah distance dia berapa? Dia kata dekat sini adalah 10 meter. Daripada sini sampai sini. 10 meter. Okey, tak ada masalah. Determine whether the particle P reach R in the movement. Bermaksud, soalan ni ditanya apa tau? Adakah bila dia gerak ke sini tu, sebelum dia patah balik tu, kan kita agree kan tadi, kita cakap dia akan bergerak pada 2 saat dia akan patah balik. 2 saat kita patah balik. Dia mungkin kat sini dan mungkin juga dekat sini. Okey, dan mungkin juga tadi sebelum R kan, mungkin dia dah sampai lepas R, dia patah balik. Itu ada beberapa kemungkinan, dua kemungkinan lah, yang sebelum dia patah balik ataupun dia selepas R dia patah balik. Itu maksud dia. Boleh faham? So, dia nak tahu, dia tentukan. Dia nak patah balik tu, dia sampai ke R ke tak? Tu soalan dia. So, tadi kita dah agree. Kata bila time 2, bermaksud dia baru nak start patah balik. So, kita masuk sajalah. Masukkan apa? Distance, bila 2 saat kita nak tengok. So, macam mana tu? So, kalau cikgu suka, bila distance, cikgu tak suka jadikan dia S, displacement. Cikgu terus akan integrate V. Boleh faham? Bila integrate V ni kena tengok video cikgu lah. Cikgu ada ajar kalau integrate V hati-hati dengan bila dia berhenti. Contohlah dia nak berapakah distance dia daripada 0 sampai 5. Cikgu tak boleh buat 0 sampai 5. Sebab tadi kita punya case dia berhenti sampai 2. So cikgu kena pecahkan dan cikgu moduluskan yang mana negatif. Dia akan jadi macam ni. Contohlah kan, dia akan berhenti sini tambah 2 sampai 5. Dia kena ada segregate benda ni. Sebab apa? Sebab satu gerak ke kiri, satu gerak ke kanan. Bila kita integrate, dia supposed to be displacement. Displacement ni dia akan ambil jarak yang paling dekat. Dia bukan ambil distance perjalanan dia. So, sebab tu kita kena buat kaedah macam tu. Boleh? So, untuk sekarang ni, kita tak payah tahu dia berhenti kat mana. Sebab memang dia berhenti kat 2 pun. So, cikgu terus dia integrate 0 sampai 2. V kita apa? Adalah yang ini. Betul V kita adalah yang ini. So, cikgu masukkan V sama dengan pula 4T
tolak 8. Boleh? Ini dia punya. Nanti kita akan dapat jawapan apa? Kita akan dapat jawapan negatif. Sebab tu cikgu nak moduluskan. Negatif 8 dia pergerakan negatif tu bermaksud dia gerak ke kiri. Ini bermaksud negatif 8 itu bermaksud dia gerak ke kiri sebanyak 8 meter. Dia gerak ke kiri sebanyak 8 meter. Itu maksud dia. Maknanya dia tak sampai lah. Dia sampai sini je. 8 meter. Lepas tu dia patah balik. Okey. 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 Okey So, kita tengok sini. So, 8 meter. Maknanya soalan dia kata sampai ke tak? So, bermaksud dia tak sampai. Point R. Itulah maksud dia. Does the P not reach R? Boleh? Boleh ke tidak? Boleh dah. Okey, sekarang kita pergi ke C. Find the total distance travel by the particle P in the first 5 second. 5 second bermaksud, macam tadi cikgu cakap tadi lah. Cikgu integrate sahaja. Integrate 0 sampai 5 ke? Tak, sebab dia berhenti 2. So, itulah cerita dia tadi. Cikgu integrate V, 4T, tolak 8. Boleh? 4T tolak 8 dt tambah dengan 2 sampai 5. 4T tolak 8. Boleh tak? Boleh faham tak maksud tu? So, kita akan dapat begitu. So, kita terus kira. Kalau cikgu pakai kalkulator je. Cikgu pakai kalkulator je dekat sini. Senang. Dia tak susah yang tu. Bila ini cikgu tekan kalkulator tau sebab cikgu nak mudah. Tapi kalau kamu buat lah. So yang first tadi kita dapat dah negatif 8. Cikgu moduluskan. Bermaksud 8 lah yang kita ada. Boleh tambah dengan belah sini. Sebab apa satu positif satu negatif? Bermaksud bila negatif tu dia dekat sini. Nampak tak cikgu kuningkan ni? Dia gerak ke sini tu adalah negatif. Bila dia gerak ke kanan dia akan jadi warna hijau gerak. Dia akan jadi positif. Itu maksud dia. Boleh? Sebab tu cikgu moduluskan. Formula pun ada modulus untuk positifkan. So yang ni kita tekan kalkulator kita akan dapat 18 saja. So 18 tambah 8 akan jadi 26 meter. Boleh, C pun tak ada masalah. Boleh. So, kita terus pergi kelas sekali. Sketch. S ni adalah displacement. Dia nak 0 sampai 5. So, kena tengok betul-betul. So, sekarang ni kita terus je sketch. Nampak, cantik. Kita buat betul-betul. Kita sketch. Okey. Sekarang ni dia nak sampai 5. Boleh tak cikgu buat? Sengatan 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Boleh. Sekarang ni kita nak tengok dekat mana dia. Apa ni? Ini S. Q maksud dia macam tu lah. So, ini adalah T. So, 1, 2, 3, 4, 5. Sebab dia nak 0 sampai 5. Cikgu dah siapkan macam ni. So, kita nak pakai apa? Bermaksud, bila kita nak pakai S, kita tak ada S lagi. So, kita kena create S daripada V. V ke S akan jadi integrate. Betul? Cikgu integrate boleh? Integrate yang mana ni cikgu? Integrate yang V dia. Mana V dia tadi? Inilah V dia. 4T tolak 8. So, 4T tolak 8 akan jadi 4T kuasa 2 per 2 tolak 8T tambah C. Okey, kita cantikkan sikit. 2T kuasa 2 tolak 8T. C ni, dia start daripada initial point tau. Selalunya kalau selalu punya case kita akan assume dia adalah kosong. Dia time tu C dia mesti kosong. Boleh? Ni nak bagi kamu faham lah. Maknanya dia start tu memang kosong. Maknanya T equal 0 lah. Kamu akan dapat tu jawapan dia balik. So inilah kita punya S. So kita dapat apa kat sini? Cikgu nak cantikkan lagi. Cikgu nak cari dekat mana dia punya titik persilangan tu. So cikgu buat macam ni. T tolak 4. Cikgu kembangkan akan jadi 0. So T sama dengan kosong dengan 4. So kosong kat sini. 4 dekat sini. Okey. Kalau 5 pula kat mana 5? Bila T5, sebab dia nak 5 kan? Dia nak tengok point kat mana. Bila 5, cikgu masukkan 2, 5, 2, tolak dengan 8, 5. 8, 5. Okey, 5 kosong 2, 25, 25 darab 2, 50. So, 50 tolak 40. Akan jadi 10. So, maksud cikgu buat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Cikgu buat 2 lah sengatan dia. Ini 8, sini 6, sini 4, sini 2. So, bila 5, 10 kan? 5, 10. Cikgu buatkan dapat ke sini. Okey, sekarang ni kita nak cari satu lagi point. Apa dia? Dia punya minimum point. Kita nampak sebenarnya bila jadi bentuk ni, dia adalah kuadratik. Betul tak? Kuadratik bentuk positif adalah senyum macam ni. So, kita nak cari titik bawah ni. Yang bawah sini kita nak cari. Macam mana nak buat? So, kita terus cari tengah-tengah ni. 4 dengan 0, tengah-tengah dia adalah 2 kan? So, cikgu terus masuk. Bila T sama dengan 2, berapa pula? Cikgu akan masukkan. 2 kuasa 2 tolak 8, 2. So, ni 2, 16. Sini 2, 4. 4, 2, 8. So, akan dapat negatif 8. So, dekat sini adalah negatif 8, 2, 4, 6, 8. Negatif 8. So, sini adalah dia punya graf. So, cikgu boleh terus tarik graf dia. Cikgu akan dapat macam ni. Cikgu akan buat macam ni. Dia nak 0 sampai 5 saja. So, inilah dia punya sketch graph kita. Boleh? Kalau terlaju tu minta maaf. Boleh faham? Boleh kan? Tak ada masalah cikgu rasa. So, boleh tengok betul-betul amati. Sebenarnya soalan ni kita boleh jawab simple sahaja. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Kita pergi kepada question number 15. The table show the price of 4 types of component. Okey, dia kata 4 type of component. Nak buat apa ni? Komponen ni ada 4 komponen ni. Kat sini kita buat A, B, C dengan D. Dia punya komponen untuk buat air conditioner.
So, dia nak buat air conditioner, penghawa dingin. So, penghawa dingin kat sini kita kena faham sebenarnya dia adalah apa? Dia adalah composite index. Composite bermaksud adalah gabungan beberapa komponen. Contoh. So, bila disebut je air conditioner, air conditioner bermaksud dia adalah composite index. Boleh faham? Itu first yang kita kena faham dalam soalan ni. Nampak mudah? So, soalan sekarang dia bagi, dia tanya X, dia tanya Y, dia tanya Z. Okey, kita padam sebelah sini sekejap. Yang tak berkaitan dengan kita padam. Sikit-sikit boleh? Allahu Akbar. Sekejap. Kita padam dulu. Kita padam. Alright. Sekarang kita jawab yang soalan dulu. Soalan dah bagi semua dah. Ini maknanya 2020 based on 2018. Nampak dekat sini? Okey, sekarang kita jawab soalan A. Kita cuba jawab. Given the price for component A, so kita fokus kepada A sahaja. Boleh? Dia kalau kata C, kita fokus C. Kalau dia kata A, kita fokus on A component. Okey. For the 2020 based on the 2008, it 135. Bermaksud kita boleh buat macam mana? This one is easy. So kita buat A sama dengan harga untuk 20, harga untuk 18, darab dengan 100, dapat 135. Cikgu letak. Ini dia punya indeks. Ni dia punya indeks untuk tahun 2018. Cikgu suka. Macam tu. So, dapat jawapan dia nanti apa? Kita ada 2018 punya, betul? 2018 kita ada 50. So, kita masuk sahaja P20 bagi dengan 50, 100. Dapat berapa? Dapat berapa ringgit? RM67.50 sen. Boleh? Ini untuk soalan A. Dah siap. B pula. The price for component C. So, sekarang kita padam A. Kita fokus on the C sahaja. Cikgu tulis jawapan tadi boleh? Letak sini. 67.50. Ini adalah harga ya. Harga dia tak boleh 67.5. So, hati-hati bila tulis berkaitan dengan harga. Kena tulis 50. Okay? So, kita dikata component C. For the 2020, 2018 is 120. Maknanya dekat sini, bawah sini, bahagian indeks cikgu boleh tulis 120. Tapi cikgu tak tahu berapakah harga untuk 2018 dengan 2020. Tapi dia mesti ada bagi tahu sesuatu dekat sini. Jom kita baca. Dia kata component 2020 more than 18 ringgit. So 18 ringgit kena lebih daripada harga 2018. So kita boleh buat kat sini. Apa kata cikgu nak buat X? Boleh X. Maknanya X plus 18 over X. Ini tahun 2018 dekat bawah. 2020 dekat atas. Lepas tu kita darab dengan 100. Kita akan dapat 120. Boleh selesaikan. Kamu akan dapat 1.2 X sebelah sini. X tambah 18. Boleh? Betul ke tak? Okey, betul 1.2 pula. 0.2 lah. Kita bahagi lah. So, 1.2. 1.2. Betul lah 1.2. Sorry. Lepas tu kita akan dapat nilai X dia. So, X dia akan dapat 90. Okey. So, bila X 90, 90 tu untuk tahun bila? Maknanya, 90 tu untuk tahun 2018. This is Y. Maknanya Y sama dengan 90. Yang X tadi cikgu cuma letak sahaja dia punya variable. Boleh faham? So, bermaksud bila tahun 2020, dia akan jadi 108. Sebab kita dah tambah 18 tadi. Dia kata dia lebih. Ni. 18 more than. Okey. Boleh faham yang tu? Tak ada masalah rasanya. Pemahaman yang asas sahaja. Kita terus pergi kepada seterusnya. Soalan yang terakhir ke? Ya, soalan yang terakhir. Alhamdulillah. Belum lagi. Tak habis lagi. So, kita pergi tengok soalan ni. Based on the information, 15A and B. Maknanya kita tengok pada jawapan ni. Sekarang kita punya table semua dah complete. Betul? Table kita semua dah complete. So, apa yang tak complete lagi? Sebelah sini. Dia punya price index kita tak buat lagi. So, kita kira dulu boleh? Maknanya macam ni lah. 40 bahagi dengan 25 darab dengan 100. Kita akan dapat satu nilai. Itulah index number dia. So, berapa index number dia? Berapa index number dia? Boleh tolong? Siapa tolong? Boleh tolong kira untuk cikgu? Index number dia berapa? Dia akan dapat 160 yang ini. Okey, betul. Yang bahagian bawah sekali berapa? Berapa jawapannya? 110. Bagus. Lepas tu dia nak composite index. Tengok composite index pun nak 2020, 2018. Tak ada masalah. Terus je kira. Okey, tapi permasalahannya pula dekat sini. Permasalahannya dekat sini adalah satu benda je. Apa dia? Dia tak ada bagi dia punya weightage. Okey, untuk soalan ni kita kena berfikir di luar kotak sikit. Okey.
Kalau kita nak buat satu air conditioner, aircon lah. Nak buat aircon, dia punya parts kat dalam tu, contoh macam air filter, contohlah yang bagian ni air filter, yang ni dia punya apa tah, cooling cable, contoh kan, contoh. Bermaksud, setiap satu parts tu, kalau kita belajar weightage sepatutnya dia macam, apa macamnya, dia macam pemberat ataupun kita kata priority. Contoh kalau kita buat cake, okey, flour banyak mana, dia punya sugar banyak mana, dia punya kuantiti berbeza-beza. Untuk air conditioner ni, dia dah tetapkan, maknanya air filter satu, semua akan jadi satu part sahaja. So bermaksud, dia punya weightage semua akan jadi satu sahaja. Faham? So dekat sini kita boleh buat macam biasa, jangan takut pula. 135 maknanya kita kira composite index untuk 2018, kita boleh kira macam mana? 135 darab 1 tambah 160 darab 1. Faham tak? Kita teruskan 120 darab 1 tambah dengan 110 darab 1. Macam tu maksud dia. Lepas tu kita bahagi dengan berapa? Ini kan total dia 4. So kita bahagi je 4. So kita akan dapat 131.25. Boleh nampak tak dekat situ? Okey. Ada masalah? Tak ada masalah kan? Senang. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Kita tanya find the price of the conditioner for the year 2018 if the corresponding price of 2020 is 1716. Bermaksud dia kata apa? Ada sebut apa ni? Satu perkataan je aku cakap tadi, air conditioner. Bermaksud dia adalah berkaitan dengan composite index. Yang mana satu? Tengok tahun. Apa yang tahun yang ada? Bermakna dia nak 2018. So 2018 tadi kita dah ada dekat sini. Nampak tak? So kita boleh terus ambil dekat sini 131.25. Lepas tu kita buat macam ni je. Macam ni je. Boleh? Dia nak tahun bila ni? Yang dia dah bagi tahun bila? Price for the year 2020 adalah 1716. Bermaksud 1716 dekat atas. Yang ini adalah price untuk tahun 2018. Boleh? Boleh kira sendiri boleh. Yang ni cikgu bagi kerja rumah lah. Kamu akan dapat jawapan satu kat sini. P18 berapa? Boleh tekan kalkulator. Ada masalah? Tekan kalkulator macam mana? Okey, ada orang tanya. 131.25. Kita bahagi 100. Tak boleh bagi 100. Kita buat macam ni. Dia dah terbalik kan? So kita buat macam ni. Maknanya kita buat macam ni 1716 darab 100. Kita bahagikan dengan 131.25. Kamu akan dapat satu jawapan. Inilah jawapan dia. Ini adalah kerja rumah. Cari sendiri. Okey, kita dah habis. Alhamdulillah. Segala yang baik daripada dia. Yang Maha Esa. Yang buruk semua daripada manusia. Maafkan saya kalau ada kekhilafan. Harap semua boleh mengambil pengajaran sebenarnya kita untuk berkongsi ilmu. Setiap manusia ni dia akan sentiasa mencari ilmu. Dan sentiasa akan cuba untuk menyampaikan ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.